Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Untuk memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Mudah-mudahan dengan permulaan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, berkati lagi majlis ilmu kita secara online pada malam yang penuh barakah ni, malam Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Kenapa ditekankan perkara ni, sidang jemaah mata Allah SWT? Sebab Allah nyatakan dalam surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Di saat Allah hidupkan kita hari ini, Allah bagi kita penglihatan, Allah bagi kita pendengaran, kemudian Allah bagi seluruh nikmat yang begitu banyak dalam hidup kita. Tetapi qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang kembali ingat kepada Allah. Yang dilihat hanya nikmat. Lupa pemberi nikmat. Malah ada juga yang menggunakan nikmat kepada perkara yang kufur, yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah bagi jasad, diguna untuk maksiat. Allah bagi sihat, dia jadi jahat. Allah bagi rupa cantik, badan cantik, dedah aurat. Allahu Akbar. Ini satu kecaman, mengundang kecaman Allah SWT. Sebab tu ulama menggaris pandukan bahawa tanda-tanda orang bersyukur itu adalah dia menggunakan setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada dia itu ke jalan ketaatan. Setiap nikmat, kulli nikmah. Terutama nikmat yang besar itu nikmat kehidupan.
Nikmat besar. Allah hidupkan kita. Dia patut dijadikan diri dia sebagai asbab untuk meraih ridha Allah. Bukan meraih murka Allah. Sekarang Allah bagi kita terlepas daripada, alhamdulillah di Malaysia, potensi lagi sekali seulang, potensi COVID semakin nampakkan petanda yang baik. Walaupun di dunia masih ada negara-negara lain masih berjuang. Di Malaysia Allah angkat musibah. Besok banyak tempat di Selangor, dijangka semua tempat dah boleh solat balik. Dan besok pun saya dah dapat jemputan balik untuk kuliah maghrib di surah An-Najahiyah. Tu tuan admin kita tu. Besok saya ada kuliah maghrib di surah An-Najahiyah, dah mula dah. Jadi besok tengok keadaan macam mana. Kalau saya balik awal, saya akan buat kuliah lepas isyak online. Jadi kita nak gunakan masa hidup kita ni, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, solatku semuanya untuk Allah. Bila kata untuk Allah, buat apa yang Allah nak lah. Jangan ikut kita lah. Jangan ikut sedap kita lah. Tak ada untuk kita, untuk Allah semua. Everything is Allah. Bila kita untuk kita nanti? Di syurga nanti. Bila kita dapat untuk kita, Ustaz? Di syurga nanti. Saya penat-penat ni, panah-panah tutup orang ni, apa saya dapat? Dapat syurga. Bila? Nantilah. Macam lama je. Apa lamanya? Napas tarik turun. Tarik tu, silat-silat tak turun, mati. Yang pastinya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti mati. Cuma Allah bagi kita peluang. Tak mati-mati lagi ni. Berapa ramai kawan-kawan kita yang dah mati meninggalkan kita. Pasti. Jadi tak lama. Tarik nafas, lepas. Itu je masa yang kita ada. Tarik nafas, lepas. Singkat. Jadi keputusan-keputusan yang dalam hidup yang singkat, kita kena buat dengan tepat. Jangan meleret-leret. Jangan buat benda yang Allah marah. Singkat. Jadi, sebab tu dalam kenyataan saya tulis dekat wall saya, biarlah kita susah kerana ibadah. Susah. Nak beribadah ni bukan senang. Susah. Tak nak beribadah pun susah. Ibadah pun susah. Malah sebenarnya, dalam semua perkara semua susah. Mana yang senang? Tapi biarlah susah untuk ibadah. Jangan kita susah untuk perkara yang mengundang amarah, mengundang kemarahan Allah. Ya, kita susah untuk ibadah. Susah, Ustaz. Susah nak tutup aurat. Susah. Susah nak untuk ilmu. Susah. Semua susah. Mana ada senang? Susah. Darul imtihan, ujian. Susah. Walaupun dia dah buat persiapan, tetap ada kesusahan. Tapi biarlah susah kita bertempat. Susah kepada ibadat. Dan biarlah kita penat kerana khidmat. Kita hari-hari kena khidmat seorang isteri. Khidmat dengan suami dia. Penat, Ustaz, saya khidmat. Apa saya dapat? Tak ada, tak dapat apa. Jawab gitu. Mana ada free kat dunia ni? Kita ingat kita je boleh cakap tak ada yang free. Dah Allah Ta'ala dah kata dah. Setiap zarah, setiap perkara, setiap kebaikan, setiap kejahatan dikira. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap zarah Allah kira. Dan setiap kejahatan Allah kira. Dan nothing's free. Tak ada istilah free, tak ada istilah percuma. Walaupun manusia tak boleh nak bayar, Allah bayar. Jadi kalau kita lihat perkara ini dalam satu sudut yang benar, maka lurus niat kita, ikut syariat yang diaturkan olehnya, husnuzan dengan Allah, insya-Allah syurga menanti kita. Tapi itulah masalahnya, ragu. Masalahnya kita penuh dengan keraguan. Hati kita ni penuh dengan keduniaan. Sebab tu kita nak ngaji malam ni. Kita ngaji malam ni tajuk kita Hakikat Kehidupan, syarah kitab Hakikat Kehidupan bersandarkan akidah, tauhid dan tasawuf. Nak tengok hidup kita ni ikut tauhid tidak? Nak tengok hidup kita ni ikut kepada suruhan Allah ke tidak? Nak tengok kita nak tengok sejauh mana kita ikut suruhan Allah ke tidak. Itu je. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Masih lagi ya, Tuan Sari Pardi, Masya Allah, mudah-mudahan Allah angkat musibah di Singapura. Allahu Akbar. Nah, masih lagi ya, Allahu Akbar. Nah, benar. Mudah-mudahan di Singapura Allah angkat musibah COVID ni, insya-Allah.
Allah angkat musibah Covid insya-Allah. Baik, sedaya jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita faham kehidupan kita ni, biar penat, biar susah-susah untuk beribadah, biar kita penat-penat untuk khidmat. Apa kita dapat? Syurga. Ustaz, layak ke masuk syurga? Syurga ni bukan soal layak tak layak. Syurga ni nak atau tak nak. Kata Nabi SAW, setiap umatku, semua, yadkhul jannah illa aba, kecuali yang tak nak. Ada yang tak nak syurga? Sahabat tanya, ada yang tak nak ya Rasul? Ada. Siapa? Yang enggan ikut perintah Allah. Yang tak mau jadi baik, yang tak mau. Ada orang tak nak jadi baik, Ustaz? Ada. Alah, kalau jadi baik ni kena pijak. Jangan baik sangatlah. Jangan. Jangan bagi muka sangat. Tu. Itulah dia. Pahaman-pahaman yang kita sekarang ni keliru dengan kehidupan ni. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah bersiaran pada malam yang penuh barakah ni. Nampak ada yang baru-baru tu, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih kepada yang baru bersiaran bersama saya dalam kuliah hakikat kehidupan ni. Dan yang sudah istiqamah, syabas dan tahniah. Anda terus istiqamah dari awal permulaan kita sehinggalah hari ini. Saya harap dengan semangat kita untuk menuntut ilmu ni, Allah akan angkat macam-macam lagi. Bila kita menuntut ilmu, Allah angkat semua mudarat sebenarnya. Jalan setiap tunjuk ni Allah angkat kesusahan. Jadi macam-macam Allah akan berikan kemudahan. Sebagai contoh, macam live kita malam ni lah. Allah bagi kemudahan-kemudahan. Makin lama makin ada peningkatan. Peningkatan demi peningkatan. Jadi mudah-mudahan hidup kita mesti ada improvement, kata orang Jawa. Improvement. Baik, jadi sedaya jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kepada yang dah share tu, tahniah. Tahniah juga sebab apa? Menepati apa yang Allah kata. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu akan perkara ketakwaan, kebaikan kan? Apa yang kita sampaikan pada malam ni semua kebaikan. Tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Semua bersandarkan Al-Quran. Mesti ikut Al-Quran. Tidak boleh tidak. Sebab Al-Quran tu kalamullah. Nak kata-kata apa lagi? Mana boleh kata manusia? Dia kena kalamullah. Qala Allah Ta'ala. Dia tidak boleh aku kata, orang ni kata. Kita tidak boleh ikut orang kata. Tak ada. Tak ada istilah orang kata sebenarnya. Dia mesti daripada mana? Tu dia. Jelas. Kalau orang tu kata pun mesti bersandarkan huraian ataupun kefahaman ataupun penterjemahan, penjelasan daripada mungkin hadis, mungkin Al-Quran, mungkin kalam ulama. Ulama pun ikut Quran dan hadis. Mana ada main buah fikiran sendiri-sendiri. Macam saya malam ni tak ada. Wallahi, dengan nama Allah. Ini semua biqudratillah, dengan izin Allah. Dengan kalamullah. Cuma perkataan-perkataan itu kita olah, kita alih bahasa. Itu saja. Tapi sandarannya itu al-haqq. Kebenaran. Sebab ini kata Allah. Wala talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan hak dan batil. Dan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahuinya. Yang itu tugas kita sebagai hamba Allah. Baik, sedaya jemaah mata Allah SWT. Merujuk kepada perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita bagi edisi lama, kitab muka surat 60. Malam ni termasuk tajuk baru. Menterjemahkan diri, menyatakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ni kena faham ni. Menyatakan. Menyatakan. Bukan menyebutkan. Kita tugas manusia ni menyatakan. Nyata ni makna menjelaskan atau menzohirkan. Atau dalam bahasa ilmiah ni tajalli. Menterjemahkan. Apa yang kita nak terjemahkan? Kekuasaan Allah. Kuliah percuma, siapa tak ikut rugi sangat Ustaz. Benar pun Rohaya. Lepas ni saya nak cah lah. Cah lah. Ya. Tak adalah. Kita kena percuma. Percuma. Allah bayar. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jadi sekarang mari kita fokus. Sambil saya tengok ada komen-komen ni. Baik.
menyatakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Mari kita lihat nota kita. Diri adalah menterjemahkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat berapa tu? Muka surat 76. Baik, kita ambil balik kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Baik, ini saya ubah posisi saya. Allah SWT. Baik. Kita ngopi. Ya, Ustaz. Allah bayar. Mana ada free? Allah bayar saya. Allah bayar saya. Don't worry, be happy. InsyaAllah. Macam-macam cara Allah bayar. Antaranya, ketenangan itu luar biasa, insyaAllah. Baik, muka surat 76. Bagi yang kita edisi baru, edisi lama, muka surat 60. Baik, kita ambil balik kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah? Diri manusia itu kecil je. Tetapi dalam diri yang kecil itu terdapat satu alam yang sangat besar. Ini berbalik kepada surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa pada dirimu kamu tak perhatikan? Baik, di dalam diri anak Adam yang kecil ini ada satu alam yang sangat luas. Alam. Alam ni penting. Alam ni kita ambil pada perkataan alim. Ya alim, alam. Yang mengetahui. Yang mengetahui. Jadi, ada satu perkara yang kita kena tahu yang lebih luas sebenarnya pada manusia ni. Satu alam yang lebih besar daripada alam yang kita zahir nampak ni. Alam aghyar dipanggil. Ulama menetapkan dinamakan alam aghyar. Alam ghairillah, selain Allah. Yang ni ghairillah, selain Allah itu maknanya makhluk. Alam makhluk. Alam makhluk atau alam kebendaan. Okey. Tak apa Puan Wazilah, rakyat kata tamu. InsyaAllah. Baik. Baik, dalam diri Adam yang kecil ini ada satu alam yang sangat luas. Itulah alam roh. Itu dia. Yang mengawal segala pergerakan tubuh badan manusia. Alam roh. Alam roh ni alam yang melibatkan seluruhnya. Luas. Luar alam roh yang tak nampak lah. Alam roh. Ini bersandarkan gaib. Benar Tuan Raja Sarijah. Dengar pun dah Allah bagi dah. Betul? Kayanya Allah Ta'ala dah. Ketenangan yang sungguh luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kena faham. Kita ada dua alam. Dua alam. Bukan duduk dua alam. Alam diri jasad, alam roh. Kan dua alam kan jenuh pula. Masuk dua alam tu tak faham. Ada orang duduk dua alam, Ustaz. Alam lelaki, alam perempuan. Itu kesesatan yang nyata. Alam diri, alam roh. Alam diri, jasadi, alam rohani. Ini kita dah bahas sebelum ni kan. Baik. Cuma kita tekankan di sini. Allah memilih manusia untuk menjadi khalifah. Iaitu wakil Allah. Tuan-tuan, saya nak tekankan perkataan wakil Allah. Wakil Allah ni, wakil Allah yang dimulakan dengan para nabi dan para rasul. Khalif ni pengganti. Khalifah, pemimpin atau pengganti. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, surah Baqarah ayat 30. وَإِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ketika Allah nak jadikan khalifah, yakni Nabi Adam AS dan kita lah keturunannya semua. Sidang jemaah mata Allah SWT, Allah boleh buat tanpa bagi tahu. Allah adalah Al-Malikul Mulk ya Zul Jalali wal Ikram. Pemilik, bos saja pun dah. Jawatan bos pun boleh buat dipanggil kuasa veto. Ini kan pencipta.
Semua ciptaan, semua Allah dah buat. Allah buat semua dah. Alam, bumi, semua alam Allah buat. Manusia Allah tak bagi. Dan Allah announce, Allah bagi tahu. Ni, saya takrifkan, tamsilkan, kiaskan sebagai seperti ada satu pelancaran. Nak buat manusia ni, dia ada satu pelancaran besar-besaran. Kena kumpulkan semua. Waktu tu Allah kata depan malaikat. Malaikat ni berapa ramai? Dalam Kejadian yang paling banyak malaikat. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Ketua malaikat Jibril alaihissalam. Jibril dalam satu riwayat mengatakan besarnya malaikat ni Allahu Akbar. Ada 9,999 sayap. Satu sayap tutup utara selatan bumi. Bayangkan. Besar malaikat. Wallahu a'lam. Tak cerita. Berapa ramai? Banyak. Triliun mungkin. Kedua banyak jin. Ketiga banyak manusia. Manusia paling sikit. Dan waktu itu, dan ketua kepada jin dan malaikat itulah Azazil. Azazil. Ketua dia. Tu dia lain macam sikit. Dahlah ketua, bukan malaikat saja. Ketua malaikat tu Jibril alaihissalam. Tapi ini ketua kepada malaikat dan jin pula. Lebih besar. Itulah Azazil. Baik, ketika Allah nak jadikan khalifah, Allah bagi tahu dekat semua di depan satu announcement yang hebatlah bagi saya kalau kita takrifkan tentang satu pengumuman yang dibuat oleh Maha Berkuasa. Macam itulah. Yang diumumkan, contoh kita diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong tau. Kena panggil semua turun, kena buat kemah, itu semualah. Bayangkan. Kemudian di-announce, diumumkan. Dan bukan orang biasa umum, kena paling, jawatan paling tinggi tu. Maknanya apa? Ini bukan main-main punya kejadian. Dan waktu itulah malaikat menyatakan, berkata, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti manusia ni akan buat kerosakan, kehancuran, pertumpahan darah? Kata al-mufassirin, ada sebelum ni ada track record. Wallahu alam. Tu Tafsir Al-Munir mengatakan ada kejadian sebelumnya yang pernah berlaku. Tapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang ku tahu. Maknanya, satu dia panggil penyataan bahawa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Maknanya rupanya ada satu perkara yang Allah sahaja tahu. Bayangkan. Orang lain tak tahu. Allah je tahu. Mahal tak ilmu tu? Mahal lah. Mahal lah. Jadi manusia sikit. Kenapa manusia sikit? Sebab manusia nak jadi khalifah. Pemimpin memang sedikit. Follower ramai. Pemimpin sikit. Jadi memang Allah takdirkan manusia ni kejadian yang sedikit. Sebab Allah nak angkat jadi pemimpin. Dan ketika nak jadi pemimpin bukan saja-saja kosong-kosong. Tidak. Allah berikan. Allah tiupkan yang dinamakan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Ni surah As-Sajdah ayat 9. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah jadikan khalifah yang mana nak menjadi representatif sebenarnya, mewakilkan Allah SWT dari sudut kekuasaan dan kebesarannya. Ini dibuktikan ketika malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah suruh Nabi Adam, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah suruh malaikat dan semuanya ada tu, tolong cerita balik apa yang ada pada Adam AS waktu itu. Tercengang-cengang malaikat semua. Tak pernah dengar apa yang Nabi Adam AS cerita, nyatakan asma' tu.
malaikat tak boleh nak sebut. Ni kata menyatakan tu. Menyatakan. Menyebut boleh. Tapi nak menyatakan balik, tak boleh. Lalu malaikat pun jawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nampak? Wan Haryati Yub Harun, fokus dulu perbincangan kita. Saya akan jawab nanti pada akhir rancangan. Fokus dulu kejadian manusia ni. Fahamkan dulu apa tu kerohanian. Baru keluar soalan. Faham dulu subjek, kemudian baru bertanya. Tu dia. Apa pun terima kasihlah bertanya. Bagus. Sebab memang kita ada interaktif. Pengajian kata berinteraktif. Boleh bertanya, tak ada masalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ni malaikat jawab. Yang ustaz-ustaz mulakan dalam mana-mana kuliah. Qalu subhanaka la ilma lana. Qalu subhanaka la ilma lana. Maha suci Allah katanya. Illa ma 'allamtana, kami ni betul-betul tahu apa yang kami tahu saja. Yang kau ajar je. Innaka antal alimul hakim. Maknanya ketika Nabi Adam AS waktu itu buktikan kepada malaikat dan seluruh kejadian, mereka kagum. Lepas tu Nabi Adam AS qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Memang ketika tu Nabi Adam AS ibarat kalau saya boleh bagi tamsil, ibarat satu orang yang penuh dengan knowledgeable, ilmu yang subhanallah, dan ilmu yang paling mahal yang Allah bagi waktu itu adalah present, wakil Allah, memperkenalkan Allah. Allahu Akbar. Ibarat dipanggil apa? Wakil sultan, menceritakan tentang sultan. Itulah nama wa 'allama Adama asma, nama yang lebih besar bagi seluruh nama. Ulama menyimpulkan itulah bermula dengan nama Allah. Allahu Akbar. Dan ketika itulah malaikat sujud. Allah suruh, wa iz qulna lil malaikati judu li adama fasajadu illa iblis. Ni jadinya iblis dia tak nak mengakui kehebatan ciptaan Nabi Adam AS. Kerana iblis terhalang hatinya. Iblis ada hati. Sebab iblis itu jin. Kana minal jin. Allah kata. Iblis jin. Bila jin struktur sama macam manusia di sudut dalaman. Jin sama. Sebab tu dia boleh kacau kita. Sebab dia ada apa yang kita ada. Apa dia? Hati, perasaan, fikiran dia ada. Cuma fizikal saja tak sama. Sebab apa? Dia kata aku dari api, ana khairu minhu, dia dari tanah. Tapi dari segi struktur sama. Sebab tu dia boleh menyamar, dia boleh tahu kat mana kelemahan manusia kat mana. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril waktu tu dan semua malaikat tabik hormat. Sujud ni maknanya wa iz qulna lil malaikati judu li adama fasajadu illa fasajadu. Sujud dalam takrif ni ulama menyatakan adalah hormat. Hai cip. Tabik hormat. Macam tu lah. Si Iblis kata, siapa ni? Orang baru ni? Newcomer ni? No, katanya. Siapa ni? Allah angkat martabat manusia. Ni siapa? Macam isteri lah. Ni siapa ni abang? Abang? Siapa? Cik, saya nak hormat dia. Padahal memanglah si suami ni jahat. Tak ada ilmu, miskin, teruk. Tapi dia suami. Memang dari satu sudut nampak semua kekurangan. Tapi dari sudut dia ada kedudukan di sisi Allah. Suami jawatan dari Allah. Bukan dari suami sendiri. Sama dengan ibu, jawatan yang mutlak dari Allah. Suami saya jahat, ada kata. Kalau suami tak didik macam mana? Suami tak didik, suaminya pasal lah. Suami tak didik, dia yang akan bersoal jawab dengan Allah. Gitu ya Ustaz? Gitu. Ya. Jadi macam iblis. Nanti iblis. Allah suruh sujud, dia tengok kelemahan. Ini masalah ni.
Mentakzimkan kebesaran Allah. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Cuma Allah bagi tahu kat sini dalam surah Sajadah ayat 9. Manusia ni lah yang pula lah. Manusia ni pula lah yang lari daripada asal kedudukan kemuliaan manusia. Nah, benar Mak Umi. Ya. Iblis waktu tu lepas dia tak wati dalam surah As-Sad ayat 82-83. Qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia puji Allah juga Iblis. Qala fa bi izzati. Nampak Iblis. Iblis bukan ahli maksiat asalnya ya. Kita ya asal ahli maksiat baru nak jadi ahli ibadat. Iblis bukan ahli maksiat jadi ahli ibadat. Iblis ahli ibadah jadi ahli maksiat. Allahu Akbar. Kita ni Allah. Bukan kita lah, saya lah. Tuan-tuan semua. Alhamdulillah mukarram, Allah muliakan dengan ahli ibadat. Saya ni penuh dengan Allah. Kalau Allah tak tolong lah. Macam ayam memang tak ada cap tu. Nampak? Barulah nak terkidip-kidip. Belajar lagi. Nak bercakap. Belajar lagi. Nak mengajar. Minta Allah bantu. Bukan lahir-lahir ataupun terus-terus jadi. Tapi Iblis daripada ahli ibadah tu. Qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tuhanku yang mulia, aku akan sesatkan seluruh cucu cicit anak Adam. Tu dia dendam kesumat dia. Sebab apa? Sebab kejadian manusia ni potong lain dia. Itu ayat dia. Dia tergugat dengan kedudukan dia. Terasa bahawa dia akan hilang kedudukan, hilang jawatan, hilang wang pertaruhan. Dia macam tu lah. Dia ni siapa bang? Berani abang nak mengganggu saya dengan kedudukan datangnya perempuan lain. Contoh. Marah dia. Jadi senajamah mata Allah SWT, maka di situlah dendam kesumat datang. Cuma manusia ni ada golongannya yang tertipu kembali dengan khianat iblis ini. Maka sebab tu Allah kata surah Sajadah ayat 9. Yang mana summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah dah bagi kita istimewa bukan sebab benda. Allah istimewakan kita, muliakan kita adalah kerana nak bawa tugas dan tanggungjawab dia, yakni Allah. Contoh saya ni driver. Saya ni driver je. Minta kerja jadi kepada driver orang yang berjawatan besar. Jadi driver ni pula, si bos ni kata, aku tak nak kau macam driver. Kau kawan aku. Tapi tugas kau, bawa aku mana, macam kawan. Tapi memang driver tu kan bawa. Tapi kerana driver kepada orang besar, maka dia akan bawa kereta besar. Makan di tempat yang besar. Semua jadi besar. Apa yang dia dapat sebab bos ni pula dia tak buat macam driver. Padahal memang driver. Dia kata tak apa. Biar ada image sikit. Hang ni nak bawa aku. Mana boleh biasa? No. Dah aku takkan panggil kau driver. Aku akan panggil kau sebagai special assistant. Pegawai khas ke apa ke. Padahal memang driver dah. Dia bagi. Tak apa. Maka orang akan rapat kat kita. Macam ibarat gitu. Tapi kita ditipu dengan kebendaan. Kita ingat kita ni dimuliakan dengan kebendaan. Itu jadi masalahnya. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kerana tugas yang besar itu adalah syukur adalah suruhan utama. Cuba tengok. Yakni dengan menyatakan kebesaran Allah serta mengingati Allah di dalam setiap kehidupan kita. Inilah bertepatan dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah turunnya wahyu surah Al-Alaq 1-5. Ini tugas. Tugas yang disuruh oleh Allah. Driver pun boleh lupa diri, ya, sebab dia tak dipanggil driver. Tuan Raja Sarizal, macam kita lah. Kita boleh lupa diri kita, asal-usul kita daripada air mani yang hina. Tiba-tiba duk jalan rasa mulia, perasaan mulia, malah menghinakan orang lain pula kerana apa yang kita ada. Apa yang ada? Aku ada kedudukan, aku ada harta,
Aku ada semua, aku ada follower ramai, aku ada, apa yang ada? Ya, aku ada semua. Kau ada apa? Dia tanya. Kita menjawab, aku ada Allah. Ada Allah, iyalah ada Allah. Sombong pula tu. Ada Allah, Allah juga. Allah, Allah juga. Tapi kalau tak ada apa-apa, talk to my hand katanya. Ini yang berlaku. Sebab ketika Nabi SAW dapat wahyu yang pertama, surah Al-Alaq hingga 1 hingga 5, kemudian tidak habis kat situ, datang wahyu yang seterusnya. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Bangunlah lalu berilah peringatan dan amaran kepada manusia, dan Tuhanmu ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Tugas, nampak? Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Ini tugas, ini suruhan. Sebab tu nak mengajak orang pada kebaikan, itu wajib. Cakap tentang kebesaran Allah itu wajib. Nampak? Jadi sedang nyembah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ, ketika nak menyampaikan kalam kebenaran ini, yakni risalah kebenaran, apa yang benar? Wa rabbaka fakabbir, Allah Maha Besar. Di sini tugas yang paling berat diberikan kepada manusia, malah dimulakan dengan para nabi dan para rasulnya. Itulah membawa manusia daripada makhluk kepada khalik. Inilah sehingga menyebabkan pertaruhan nyawa. Kita ingat mudah tak? Baik, mari kita tengok. Mudah tak mudah? Mari kita tengok. Ketika Nabi SAW yang diangkat sebagai Al-Amin, suatu ketika dahulu, yakni 40 tahun sebelum kenabian, Nabi jadi dilantik menjadi Rasul, Nabi dan Rasul ketika Nabi umur 40 tahun. Yang mana sebelum itu Nabi digelar sebagai Al-Amin. Umur 25 tahun, Nabi dah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW, era kegemilangan Nabi bukan saja ketika berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sebelum itu lagi Nabi telah mendapat gelaran Al-Amin, seorang pemuda yang cukup hebat, kerana Allah jaga kan? Allah jaga. Kemudian tidak cukup dengan itu, berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, develop career-nya, develop menjadi seorang usahawan yang berjaya. Nabi SAW meniaga tak rugi. 100% ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha melihat, mendengar, membawa barangan ke Syam waktu itu, Nabi SAW ketika umur 25 tahun boleh buat profit 100%. Kagum, hebat. Dan ketika itu orang Arab Quraisy kagum dengan Muhammad. Itu dia panggil Muhammad Al-Amin, yang dipercayai. Al-Amin. Al-Amin ni gelaran kalau ada kat sekarang ni pakai paling top of the everything. Kerana jawatan yang ada sekarang tu, itu representatif orang percaya. Contoh Profesor, Datuk Profesor Dr. Emeritus. Itu kan jawatan depan tu kan kepercayaan sebenarnya. Salah guna tu belakang kira lah. Tapi setiap jawatan tu membawa kepada kepercayaan. Kepercayaan. Jadi bila jawapan Al-Amin tu paling tinggi lah. Al-Amin. Jadi contoh seperti Al-Hafiz, Al-Muhaddisin, itu paling tinggi tu. Bayangkan jawatan yang paling tinggi orang percaya, tiba-tiba dapat umur 40 tahun Nabi SAW, dengan bisnes bagus, berjaya, orang percaya, tiba-tiba dapat wahyu yang pertama dan disuruh, Allah suruh pula, turun surah Mudassir ni keluar. Nabi kena dakwah tu. Mudassir. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Waktu itulah Nabi keluar, Nabi bagi tahu siapa yang maha besar. Dan waktu itu manusia semuanya ketika itu menyangka diri mereka lah yang besar. Masing-masing menunjuk kuasa. Dengan pemerintahan jahiliah waktu itu kan, berusaha, dipanggil lah dengan jawatan yang berharta, orang kaya waktu itu, dengan pembesar-pembesar. Dan ketika itulah Nabi bagi tahu bahawa semua ini milik Allah yang maha besar. Waktu itu bayangkan, daripada seorang yang diangkat suatu ketika dahulu, seorang yang dipercayai, ketika dengar nama Allah, Nabi ditentang. Dan diancam bunuh. Bayangkan. Ingat senang ke tuan-tuan? Sebab nak membawa, menyatakan kebesaran Allah, dia kena menghapuskan diri kita yang duk rasa besar ni.
Memang dari sudut zahir nampak macam kita yang berusaha. Malah sifat-sifat yang kita dah bincangkan sebelum ni, kita dipanggil orang kaya, orang pandai, orang cantik, orang semua. Manusia kan sayang, kaya, kuat, cantik tu kan. Sebut saja cantik, ingat siapa? Sebut saja kaya, ingat siapa? Cuba. Nak tengok. Sekarang ni kalau tak ada perbahasan akidah, cuba. Kalau disebut orang, sebut kaya, ingat siapa? Ingat orang. Sebut kaya, ingat orang. Sebut sayang, ingat siapa? Ingat isteri kita lah, setia pada yang satu. Sayang, dah, saya sayang satu, cukuplah satu. Mana mandai tu. Ingat, sebut sayang, ingat orang. Sebut kaya, ingat harta. Sebut pandai, ingat universiti, marah. Anak saya tak periksa ni, macam mana ni, kakak tak pandai, kakak. Marah. Ada setengah tu, sebab apa ni? Ya, pandai. Periksa tu kan menunjukkan kepandaian. Pandai ilmu, ingat siapa? Ingat sekolah. Ilmu saja, ingat buku. Dia tak lupanya. Itu semua sifat. Dan ketika Nabi SAW datang memberitahu perkara yang benar, muka surat 77, edisi lama surat 61. Peringatan inilah mendapat ancaman. Yang kaya bukan kamu. Kamu hamba saja. Bayangkan, sanggup ke tuan-tuan? Nah, jumpa-jumpa, ada soalan yang tanya terpayah keakuan. Betul. Kaya tak. Kamu miskin. Kamu hamba saja. Dengar ni. Tam ke sini kena. Saya kecewa, Ustaz. Orang tak sayang saya. Dah, kamu tak ada kasih sayang. Kasih sayang bukan kamu. Kasih sayang bukan Abang Leman lagi. Kasih sayang bukan dia. Nafikan. Ada orang kata, saya tahu. Tahu apa? Kalau tahu tidak tertekan. Orang yang tahu benar-benar tahu, alim, tahulah. Dia mesti arif. InsyaAllah. Sebab bila dia tahu, sepatutnya dia kena mendalami sehingga dia mengenal. Tapi sebenarnya dia tidak menyatakan. Dia menyatakan diri dia. Sifat tu semua ada pada diri. Sebab tu pada diri manusia tu kecil. Diri kecil ni. Tapi kenapa nama kita boleh jadi besar? Ni nama besar ni. Ini bukan calon-calon orang ni. Dia ni nama besar ni. Dia pangkat besar. Kenapa boleh dapat pangkat besar? Kenapa nama dia boleh jadi besar? Walaupun orangnya tak besar. Kerana padanya ada alam yang besar. Kerana padanya ada ilmu. Saya kalau bab ni memang saya nak share lah. Saya nak share sikit. Sebab manusia ni kadang-kadang dia jumpa dengan kita tu, dia bawa diri dia besar. Dia bawa dengan kedudukan dia, dia bawa dengan ilmu yang mana semua itu semua milik Allah. Tiba-tiba datang nak tunjuk hebat dengan benda yang Allah punya. Memang silat hari bulan lah. Silat hari bulan lah. Nampak? Tak ada. Di depan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah tak suka orang yang jalan atas muka bumi ini dengan takabur. Tak ada. Bangga dengan kecantikan. Ingat cantik je, ingat produk. Ingat cantik, ingat rupa. Ingat kaya, ingat harta. Ingat ilmu, ingat sekolah. Ingat universiti. Ingat kedudukan. Nama tu besar kerana ilmu. Tapi bukan kerana universiti. Masuk universiti pandai macam mana pun. Universiti hebat macam mana pun. Tapi kalau Allah kata engkau tak payah ada ilmu. Tak dapat nama juga. Masuklah universiti macam mana. Tetapi dia ni orang cerdik. Orang berilmu. Betul-betul memang brilliant punya. Masuk universiti mana pun. Dia jadi the best student. Orang pandang dia. Cuma kita ni biasalah kan. Terikat dengan universiti mana. Oxford. Oxford. I'm studying from Oxford. Now we have speaking Jawa, speaking London, habis semua speaking. Minaina anta pada mana tu? Anak alhamdulillah, masyayikh anak semua. Anak pada Al-Azhar. Hebat. Universiti hebat. Tapi kalau tidak kerana ilmu yang ada pada universiti, pada masyayikh, pada profesor-profesor, pada semua ada dekan-dekan, kalau tak ada ilmu tu tak ada apa. Dan kita pun kalau masuk kat universiti tu, kemudian kita tak perform, tak nampak keilmuan kita, masuk belajar mana? Oxford. Tapi kena dismiss. Ya ilah Allah. Kena dismiss. Orang tak panggil. Orang tak panggil orang berilmu.
Jadi ilmu dia itu duduk pada siapa? Pada universiti, pada buku, atau pada diri dia, dan diri dia mesti bergantung pada Allah. Kadang-kadang nak tunjukkan berilmu sangat. Allah kata dah, malaikat dah jawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu akbar. Ya. Ini satu kebatilan yang amat dahsyat apabila manusia mengambil sifat kemudian mengaku sifat pada dia. Allahu akbar. Belum jumpa orang yang sombong sebab kena orang besar. Orang besar pun lebih-lebih angkat diri dia. Itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati meletakkan diri. Hati-hati. Sebab tu dalam pengajian kita, bila faham, itu Nabi SAW kena dah. Sebab tu kita nak berdakwah, dan mendapat ancaman itu adalah untuk menghancurkan keakuan. Itu akan dapat ancaman. Biasanya kalau tuan harimau ni, harimau tak bagi tahu, dia tak tunjuk taring, dia simpan dia. Biasanya yang bising menyalak bising ni, biasa tak ada apa. Manusia yang bising-bising ni, dia memang kosong sebenarnya. Biasa yang diam tu yang berisi. Jadilah seperti resam padi, semakin berisi, semakin tunduk ke bumi. Dia ni kalau sekiranya saya nak bagi tamsilan, yang berat ni, yang berisi ni, dia perlukan tenaga dia. Sebab tu tenang ni berat. Tenang ni satu keadaan yang berat. Tenang. Dan tenang ni, dia akan movement dia. Sebab tu solat dengan tenang, dia slow. Dia ada tomak ninah. Tomak ninah wajib. Tak ada tomak ninah, tak sah solat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sebab tu belajar pergi jemaah. Sebab jemaah ada tomak ninah. Kalau solat, Allah akbar. Sami Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Macam patuk ayam. Nabi tengok mafhum hadis. Satu ketika ada solat macam tu tak ada tomak ninah. Nabi suruh solat balik. Tak ada tomak ninah. Jadi orang yang tenang, orang yang tomak ninah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pun dengan tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ilal akhir ayat. Sebab tu solat mendidik ketenangan sebab perbuatannya tenang. Dan tenang ni dia slow motion. Dia slow rate steady. Dan yang tenang-tenang ni jangan main-main. Sebab tu orang beriman jangan cuba-cuba. Sebab mereka ni berisi dengan ketenangan. Bukan berisi pakai-pakai. Tak payah. Tak payah pakai apa-apa. Maksudnya tak payahlah. Oh, kita kena ada ni bagi isi dah. Isi dengan ketenangan dia. Isilah hidup dengan ketenangan. InsyaAllah. Kita akan dapatkan dia punya rasa Allah berikan. Tenang ni, nak bagi tahu ya. Dia akan slow cakap. Dia tak banyak cakap. Sebab tu, bercakap benda yang penting. Tindakannya, perbuatannya. Kalau ada masalah pun, dia tidak cepat melatah. Dia relax. Kata-katanya hikmah. Orang tenang. Dan contoh, kalau ringan ni, movement ni, yang tenang ni movementnya slow motion. Dia slow motion. Contoh kat terbang. Yang kecil dengan yang besar. Kat terbang yang besar ni landing ni slow sikit. Yang kecil pun terus macam tu. Jadi sebab tu ajilah gopoh-gapah ni. Orang yang kosong ni dia cepat. Dia cepat nak tunjuk diri dia. Dia tak kenal aku siapa ni. Dia tak kenal aku siapa. Tapi orang berisi, kalau boleh tak nak tahu langsung. Diam tak apa diam. Tak apa biarlah tak payah bagi tahu siapa. Tu orang hebat. Dia tak perlu bagi tahu. Jadi istilahnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan itu yang akan membawa kepada dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah berisi. Isi hidup dengan ketenangan. Kata-katanya, riak wajahnya, perbuatannya, malah kelilingnya, semua penuh dengan ketenangan. Dan dia tidak akan membesar-besarkan dia. Orang tenang, dia tidak membesar-besarkan diri. Sebab tenang sudah bertemu dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, jiwa jadi tenang. Bila dah tenang jumpa Allah, nak cakap banyak apa lagi? Sebab tu orang yang dah jumpai ketenangan dia, dia senyum tengok. Apa ni ribut-ribut ni?
Apa masalah ni? Dia terus syak. Nah, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini kalau kita lihat bagaimana apabila memberikan peringatan pada manusianya, peringatan tentang pertama, peringatan tentang Allah. Ini saya syarahkan dulu, kemudian saya akan buat gambar rajah. Gambar rajah untuk buat kesimpulan. Mudah faham insya-Allah. Baik. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. Surat 77. Baik, cuba tengok. Di dalam melaksanakan suruhan tersebut, manusia perlulah melalui fasa mengenal diri. Mengenal diri yang mana kita ini tunduk dan patuh. Hanya hamba yang tiada daya, tiada upaya. Kita dah bincang sebelum ini. Kita kosong. Kosong, tidak berisi apa pun. Jangan salah isi pula dengan dunia. Teruk lagi. Tetapi Allah dah isi kita. Allah dah pertanggungjawabkan kita untuk membesarkan. Wa rabbaka fakabbir. Dia ada kaedah membesarkan Allah ni, menyatakan kebesaran Allah. Maka manusia belum melalui fasa mengenal diri yang telah dibahaskan sebelum ini. Kita dah sentuh. Mengenal diri dalam konteks memahami kedudukan asal dirinya, asal lemah. Surah Sajadah ayat 68. Surah Yasin ayat 68, lemah. Kemudian hina. Surah Sajadah ayat 8. Lemah dan hina memang itu diri kita. Kemudian secara tidak langsung menjadikan diri ini hanya bergantung kepada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Kuat. Okey, baik. Maka di sini kalau kita lihat. Baik, mari kita tengok nota. Maka kalau kita lihat sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata diri menyatakan kebesaran Allah. Baik. Kata kunci di sini menyatakan atau nyata. Jelas. Nyatakan atau kenyataan. Maknanya nyata, jelas, kenyataan itu tiada lagi keraguan. Tiada keraguan lah. Jadi kata ulama dalam pengajian tasawuf, manusia ini kenyataan ataupun manusia ni adalah kenyataan. Kenyataan apa? Wujudnya Allah. Tu dia. Macam semalam dah sebelum ni lah kita dah sentuh tentang hakikat yang ada. Hakikat yang ada. Jadi manusia ni, tadi surah Sajadah ayat 8, hina. Ini Allah yang kata, bukan mandai kita. Oh, ustaz ni menghina-hina ni apa ni? Dah. Ini ada dalil. Surah Yasin ayat 68. Kana dha'ifa, lemah. Ni diri manusia. Tapi dengan hina dan lemah ni Allah jadikan sifat ini kita. Tetapi di sebalik kehinaan ini ada kemuliaan. Bayangkan, di sebalik kelemahan ada kekuatan. Ni kita katakan permata tu. Apakah itu kemuliaan? Apakah itu kekuatan? Sedangkan asal kita hina, asal kita lemah. Maka kemuliaan, ketaatan itu menyatakan wujudnya Allah. Sebab pada manusia itu nanti adanya kekuatan, adanya kemuliaan. Tapi kenyataannya itu bukan menyatakan manusia yang mulia. Bukan menyatakan kuatnya manusia. Tapi menyatakan Allah Maha Mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi beruntunglah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi transit ataupun penterjemahan kemuliaan Allah. Melalui apa? Melalui suruhannya dan melalui segala perintah-perintahnya.
kemuliaan Allah itu dicapai dengan Allah, bukan dengan kebendaan. Asbab manusia ni hina, lemah. Manusia yang tidak dipilih oleh Allah. Sebab tu Allah kata surah An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Manusia ni Allah bagi nafsu. Dia nafsu ni perasaan. Perasaan tu detect. Dia detect kehinaan tu. Detect. Aku ni hina lah. Tak ada apa ni. Aku ni lemah lah. Baik. Allah bagi iman. Allah hidayahkan kepada siapa yang Allah nak. Dengan Allah membimbing manusia itu untuk mencari kemuliaan bersandarkan kebenaran. Yang Allah. Manusia yang tidak dibimbing, dia akan mencari kemuliaan dan kekuatan pada kebendaan. Ini manusia yang berpaling. Inilah yang Iblis kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Nampak? Kemuliaan, kehinaannya ada. Nampak? Ingat ni, ini bila satu masa kita diangkat mulia, bila satu masa kita dizahirkan kekuatan, ingat itu menyatakan Allah. Jadi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuat, jadi tugasnya adalah menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kekuatan Allah dengan menjaga suruhannya. Jangan hinakan diri itu pergi kat dosa. Itu maksud dia. Kita ni asal kita hina dah. Asal kita lemah dah. Saya lemah Ustaz. Saya rasa terhina Ustaz. Siapa yang Allah bagi izin itu, maka Allah sedang membuat dia untuk jauh daripada dia. Sebab orang yang berjumpa dengan kemuliaan Allah, kekuatan Allah, dia tak perlu kata dah, saya hina. Tak perlu dah. Sebab dia tahu hakikat dia hina. Jadi tak perlu cakap-cakap dah. Malah, dia tak akan menghina orang. Orang yang mengenal diri dia hina, dia tak akan menghina lah. Orang yang menghina, itu dia merasakan dia mulia. Sebab tu orang yang mengenal diri ni hina, ketika melihat orang lain berdosa, ialah berdosa tu kan mengundang kehinaan Allah. Allah akan hina. Dosa tu satu kehinaan. Jangan buat main. Jangan kata, alah Ustaz, orang berdosa Ustaz, tetapi akhirnya di syurga. Jangan cakap gitu statement. Jangan duk highlightkan dosa. Yang masuk ke syurga tu bukan kerana dosa dia, kerana dia beristighfar, kembali kepada kemuliaan Allah, dia istighfar, dia bertaubat, taubatan nasuha. Kemudian asbab dia taubat itulah masuk syurga. Bukan sebab dosa dia, walaupun dia berdosa tapi dia mulia akhirnya Ustaz. Cakap kadang-kadang dia buat satu statement, akhirnya orang nakkan ikut dosa. Jadi orang yang tahu hina, dia tidak akan melihat orang lain hina. Tak. Dia akan melihat Allah muliakanlah dia. Ya Allah muliakanlah dia. Waimah yang datang itu. Macam sebagai satu contoh kisah riwayat yang panjang lebar. Tentang seorang pembunuh kan. Yang membunuh 99 orang tu. Jumpa dengan seorang ulama yang pertama. Aku ni dah bunuh 99 orang ni. Aku ni Allah terima tak taubat aku? Dengar bunuh kan dosa besar. Yang ulama yang pertama ni terkejut dengar. Tak habis jawab lagi. Tapi dia jawab dengan hukum menyatakan perbuatan tu dosa dan masuk neraka. Marah kawan ni angkat pedang pancung. Genap 100 orang. Tapi jumpa pada ulama yang kedua bagi tahu Allah Maha Pengampun. Besar mana dosa kamu? Allah Maha Pengampun. Pergilah ke tempat sana. Tapi dengan syarat kena bergaul dengan orang baik lah. Pergi ke tempat kampung sana. Tinggalkanlah pembunuhan engkau. Insaflah. Taubatlah. Kemudian pergi ke perkampungan sana. Ditakdir Allah dalam perjalanan nak pergi. Matilah si pembunuh ini. Kemudian nak turunlah dua-dua malaikat. Penjaga neraka, penjaga syurga. Malaikat nak ambil, nak masuk neraka. Syurga kata, tak boleh nak masuk syurga. Sebab rupanya in between rupanya. Diukur oleh malaikat, tangan dia sebelah. Lebih nak pergi ke sana. Ke kampung itu. Maka dia susah kita nak menghukum bila kita hina sama hina ni. Susah kita. Jadi jangan cuba-cuba nak pandang hina lah. Kalau yang melihat tu pun hina. Janganlah cuba-cuba nak memandang hina kalau di saat yang melihat pun adalah hina.
Dah. Adalah lebih baik kita mengenal kehinaan, kemudian kita memuliakan. Dengan apa? Dengan suruhan Allah. Jadi, apabila manusia yang tidak dibimbing oleh Allah dan kejahilannya diri sendiri, maka dia mencarilah kemuliaan dan kekuatan pada kebendaan. Kenapa manusia mencari kemuliaan dan kekuatan? Sebab nak cover diri dia yang hina dan lemah ni. Sebenarnya mata Allah SWT. Kenapa manusia ni sibuk cari kekuatan dan kemuliaan ni? Sebab kerana memang nak cover diri yang hina dan lemah. Tapi sebenarnya apabila dia salah faham, dia cari kebendaan. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sejujurnya saya fikir ada banyak para satya pernah perlu ikuti kuliah ini sebab banyak statement bertentangan yang sebelum ini perlu kesamaan. Dia bukan statement bertentangan Puan Rosli Nabi. Tapi kadang-kadang kita yang keliru dalam nak memahamkan. Itu saja. Bukan tak apa, kita tak payah pick point dengan siapa Puan Rosli Nabi. It's okay. Apa yang kita dapat kita amalkan, insya-Allah. Situasi yang sedang berlaku is okay. Tak payah. Even saya sendiri pun tak ada nak ini patutnya depa kena dengar ni. No. Kita bagi kat siapa yang nak dengar dan kita yakin yang mendengar Allah hantar. Itu saja. It's okay. Dengan keadaan macam mana pun setiap benda berlaku ada kebaikan. Wa imma yang berlaku buruk ada kebaikan. Kita ambil kemuliaan yang di sisi Allah. Jangan takut dengan kehinaan keadaan kalau kita bertuhankan Allah yang Maha Mulia. Tak apa. Duduk dengan Allah. Baik, sedang mata Allah SWT. Maka di sini menyatakan maknanya kesimpulan kita pada malam kita pukul 11 habis dah. Habis dah. Barulah kita kesimpulannya adalah manusia yang ni kita farid. Ambil senang ceritalah si farid. Dan sekali ini hina dan lemah. Ini kesimpulan ya. Sebab lepas ni kita habis. Si farid ini hina dan lemah. Lalu tugas si farid ini kena cari kemuliaan, cari kekuatan. Cari. Cari dulu. Apa dia kemuliaan? Yakni melalui jalan ilmu lah. Itulah namanya ilmu tauhid. Bila kita cari ilmu tauhid, sebab kita ni tahu dah hina lemah. Bila cari dah jumpa dah, maka apa yang perlu dibawa oleh si farid? Farid kena counter. Saya bagi bahasa mudah ya. Si farid tidak boleh lagi bawa kehinaan itu. Dia tidak boleh. Kehinaan ini mestilah diselesaikan dengan kemuliaan Allah. Bagaimana nak selesaikan dengan kemuliaan Allah ni? Yakni si farid kena jadi hamba. Hamba yang akan ataupun yang mesti tunduk dan patuh pada suruhan dan larangan Allah. Jadi si farid ini dia dah tahu dia ni hina, maka hang kena farid dengar ni farid. Cakap dengan kau ni farid. Dengar ni. Jadi farid kena tunduk dan patuh pada suruhan Allah. Kalau tidak patuh dan tunduk pada suruhan Allah, maka Allah akan buka kehinaan ini. Allah akan kekalkan si farid dalam kehinaan. Maka tunduk dan patuh pada suruhan Allah, inilah dinamakan amal baik. Jadi amal kebaikan. Sebab itu saya tulis amal kebaikan itu satu suruhan. Bukan sebab kita baik. Sebab kita hina lah kita buat baik. Orang yang dah mulia ni, yang tak buat baik ni sebab dia dah mulia dah. Inilah dinamakan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan ini mengikut pada suruhan lah. Spek apa yang Allah suruh. Contoh amal kebaikan. Allah bagi dia kasih sayang. Allah bagi si farid ni kasih sayang. Allah bagi. Jadi amal kebaikan yang apa?
Wajib dia menyayangi. Siapa yang Allah suruh? Allah suruh sayang pada mak ayah. Sayang mak ayah. Wajib. Kalau si Farid ini tak sayang mak ayah, dia akan hina. Siapa lagi yang Allah suruh? Wajib sayang isteri-isteri. Wah, tu ramai tu. Isteri-isteri. Jamak je Ustaz. Jamak isteri-isteri dan anak-anaknya. Dan ahli keluarganya. Siapa suruh? Allah. Sebab kasih sayang ini Allah punya. Maka si Farid kena tunduk kepada kasih sayang ini. Bukan sebab dia, oh saya ni memang sweet lah. Memang saya ni, cinta ni memang melimpah ruah pada saya. Tak payah cakap macam tu. Nah, jadi si Farid ni wajib sayang isteri-isterinya. Tanpa ada pilih-pilih. Tidak ada. Kerana kasih sayang itu semua Allah bagi pada semua yang Allah telah berikan. Ada peruntukan kasih sayang dah. Jangan nak kata nak ini, oh ini sayang lebih. Tak ada. Allah suruh sayang. Kalau Allah kata sayang isteri-isteri, mana ada dua kasih sayang. Allah bagi. Ketika ada lebih, mesti Allah peruntukkan. Kita je menahan. Adalah sebab-sebab yang kita menahan tu kerana kejahilan kita lah. Ada 2 isteri, sayang ada 2 isteri. Apa masalah? Ada 3, sayang 3. Ada 4, sayang 4. Macam anak. Ada 5 anak. Allah sayang 5 anak. Tak ada, ada 5 anak ni Ustaz. Saya bimbang lah. Sebab anak yang kelima tu akan habis kasih sayang. Sebab dah ada anak yang pertama. Jadi nak pecah yang kedua. Pecah yang ketiga. Mana kira macam tu. Sayang ni daripada Allah. Bila Allah bagi anak kedua, wajib sayang anak yang kedua. In any condition. Dia pandai ke, dia tak pandai ke, dia apa dia buat ke, wajib sayang, wajib. Jangan membenci. Membenci itu dosa. Saya benci dengan anak saya ni. Dosa. Tak boleh. Tak boleh lah. Bila kata wajib, maka wajib sayang. Sayang wajib. Ilmu ni kena katam ilmu ni. Tak ada sayang sebab-sebab apa. Tak ada sebab-sebab. Sebab awak ni, awak ni pandai jaga. Awak ni ginilah. Tak payah. Tak ada sebab lain dia. Sebab dari Allah. Dah Allah bagi sayang. Si Farid ni wajib sayang lah. In any condition. Dan tanpa perlu minta pada pun. Ni abang dah sayang balik ni, please bagi balik. Ingat senang ke nak sayang ni? Tak boleh. Tak boleh minta. Sebab sayang dari Allah, minta Allah bayar. Bukan minta isteri bayar. Isteri tak bayar. Talk to my hand. Dah. Abang tak harapkan apa-apa dari kamu. Abang harapkan kamu jadi isteri solehah. Dah. Cukup. Tak ada nak kata, abang menyayangi kamu. Seluruh hidupku abang menyayangi. Kemudian minta balasan. Tak payah. Itu jadi kecewa-kecewa tu. Nah. Sidang jemaah mata Allah SWT. Nak lebih, minta Allah. Kalau minta orang, nah ini dah lebih. Dan tak orang, kalau minta orang nanti, ni dah lebih ni, lebih-lebih ni. Jadi, sidang jemaah mata Allah SWT. Benar. Sayang tak ada sebab. Oh, isteri ni pandai masak, sayang lebih. Ini sayang ni sayang. Mana ada? Sayang tu sebab Allah dah bagi, maka ada dah Allah bagi isteri. Sayanglah isteri itu. Saya dah tak sayang lah Ustaz. Jawab dengan Allah. Kenapa tak sayang? Oh, tak berani nak jawab. Apa sebab kamu tak sayang isteri kamu yang halal tu? Why? Apa sebab kamu tak sayang suami kamu yang halal tu? Why? Sedangkan sayang milik aku, Allah kata. Apa alasan kamu tidak menyayangi suami kamu? Sebab suami saya ni, dia tak loving kata. Loving pada kamu, bukan pada suami. Oh, kena malaikat boboh. Makna kamu berharap kasih sayang suami? Kamu tak ngaji akidah dulu? Oh, malaikat tanya habis. Pening nak jawab macam ni. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jelas? Alhamdulillah. Baik. Jadi begitu sikit sebanyak. Ni nama menyatakan, bukan menyebut. Ni sebut abang sayang kamu. Sebut je pandai. Nyata tak ada. Isteri pun jemaah sayang abang kata. Sayang, sebut awak sebut pandai. Tapi menyatakan tidak. Kalau menyatakan kasih sayang, taat. Mana isteri-isteri yang menyatakan kasih sayang, sila taat. Jangan nak banyak cerita dah. Kalau betul lah anda ini ada kasih sayang Allah, pasti mampu taat. Sebab kasih sayang Allah itu luas.
Tak ada sebab untuk tidak taat, tak ada sebab untuk kecewa, tak ada masa nak menintiskan air mata kerana manusia, kerana limpahan kasih sayang daripadanya mencurah-curah tanpa ada hadnya. Awak ni senyum je walaupun abang buat perangai. Bang, luasnya kasih sayang Allah bang. Perangai abang ni ibarat seperti habuk yang menyinggapi badan saya je bang. Sekali saya tepuk, hilanglah, bertebanganlah habuk itu bang. Perangai buruk abang ni ibarat lalat yang menyinggapi saya je bang. Sekali saya tepuk lalat tu mati ya bang. Kat situ juga dia konang kan. Itu je. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Benar puan Janita, Ustazah Janita Harun benar. Jadi Ustazah benar tu. Ini bila belajar kasih sayang setelah saya jumpa dengan suami saya. Mana boleh. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini menyatakan kebesaran Allah bermula dengan ini, saya bagi contoh, salah satu contoh lah. Setelah kita baca kronologi kejadian ni, memang kita ni wajib menyatakan kasih sayang Allah in any condition. Contoh, wajib menyatakan kekayaan Allah, wajib. Sebab tu kaya ni bukan tunggu harta. Kaya itu sifat darinya yang menyatakan istighna ni, maksudnya kesempurnaan. Macam hidup dia tidak berharap dan tidak menunjukkan kehinaan. Dia yakin dengan Allah, maka dia melakukan suruhan Allah, maka dia menzahirkan kekayaan Allah. Dengan meyakini segala apa yang Allah berikan padanya. Nah, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik. Jadi kesimpulan itulah si Farid ni, dia fahamlah. Menyatakan kita akan sambung lagi pada perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Baik, esok malam kemungkinan tengok kalau sekiranya saya habis awal kuliah, boleh. Sekiranya kalau tidak, mungkin postpone lah. Nah, sebab tadi difahamkan kuliah dah nak bermula. Okey? Nafikan tiada pujian selain pujian pada Allah. Benar. Nah, baik, jadi sidangnya mata Allah SWT. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam yang penuh barakah ni, maka itulah kita berhenti dekat ibadat. Ibadat yang dimasukkan adalah dengan mentaati dan mematuhi segala suruhan Allah SWT. Ibadat kita berhenti kat situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana? Ni kita berhenti dekat muka surat 78. Perenggan di atas tadi. Itulah dia makna taat itu. Taat. Tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Taat, mula taat. Jangan kita buat saja. Tapi tidak taat. Buat ni perbuatan. Taat ni kerja hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang mata Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam yang penuh barakah ni, Allah berkati kita semua. Allah bantu kita untuk faham. Allah bantu kita untuk menjadi hamba yang taat dan patuh dan tunduk kepada segala apa yang telah disyariatkan pada diri kita yang hina dan lemah ini. Jangan cuba-cuba mengundang kehinaan itu kembali. Allah dah jadikan kita ni asal hina. Kemudian Allah muliakan. Dengan cara mana? Dengan cara kita kembali kepada Allah. Jangan berpaling daripada Allah. Sekiranya kita berpaling kepada Allah, kita pergi pada selain Allah dengan kebendaan, maka bimbang-bimbang kehinaan itu zahir nanti. Lalu kita pun bersemangatlah kita untuk menjaga kebaikan, insya-Allah. Kebaikan tu satu suruhan, kewajipan. Baik, cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Oh, tadi ada satu soalan tadi. Apa kaitan kerohanian dengan sosial? Itu dah tadi. Ya puan, saya dah jawab tu kerohanian. Pada akhir tadi dah jawab tu. Itulah roh tu, kerohanian tu. Bila rohani, roh, kasih sayang tu dari Allah. Bila dari Allah, wajib kita menyayangi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan kehinaan, saya dah jawab tadi kan, kehinaan. Jangan kita pandang manusia pun hina, sedangkan kita pun hina. Mata kita, mata yang hina, mana boleh memandang hina? Melainkan dia merasa diri dia mulia. Bila rasa diri mulia, dah jadi iblis. Ana khairu minhu. Orang yang memandang orang lain hina, dia akan duduk dalam keadaan hinaan. Baik. Biasa kita dengar yang kalau satu benda yang hilang atau tidak dapat, biasalah orang cakap tak ada rezeki. Ya Tuan Akram, kita dah sentuh dah.
Kalau hilang barang, cakaplah hilang barang. Jangan sebut tak ada rezeki. Hilang duit, cakap hilang duit. Hilang projek, sebut hilang projek. Sebab rezeki sifat dia kekal. Kalau kita belajar tentang hakikat kehidupan, memang orang kata, yelah duit tu kan rezeki. Memanglah duit tu rezeki. Duit kita boleh nisbahkan pada rezeki. Tapi bila sebut rezeki, nisbahkan kepada Allah. Rezeki pergi pada sifat, pergi pada asma, pergi kepada Allah. Bila pergi pada Allah, bila yang hilang itu duit, sebutlah ada rezeki. Duit hilang lah Ustaz. Yelah rezeki tu. Tapi saya yakin Ustaz, rezeki ada. Rezeki ada. Rezeki ada. Saya nak ceritalah, ada seorang hamba Allah ni. Saya tak nak sebut nama dia. Mungkin saya pun tak tanya pula. Tak izin. Tapi saya cerita kisah ni. Subhanallah hebat. Dia kata, Ustaz, saya diuji Ustaz. Katanya, apa dia? Handphone saya hilang Ustaz. Handphone saya hilang Ustaz. Kemudian saya ingat Ustaz cakap, Allah, dia naik motor kata, Allah maha ada. Allah mengadakan. Handphone tak ada katanya. Dia cakap, dia sampai naik motor, handphone hilang. Tapi lepas tu dia pergi buat report, pergi tengok CCTV, masih tak nampak lah. Di tempat kejadian tu. Dia kata, Allah ada. Makhluk tiada. Dia cakap macam tu. Allah mengadakan. Makhluk tiada. Tahu apa yang berlaku sebenarnya mata Allah SWT. Ketika dia mengikuti saya lah. Dia ikut dan dia pun semangat bagus. Banyak membantu dalam kerja dakwah juga. Insan hebat ni. Kemudian selama berapa hari, begitu Ustaz, selang 2 hari, dia dah kahwin lama dah. Tahu apa dapat? Sebab isteri dia menangis. Beritahu kat dia. Dia kata isterinya Allah berikan zuriat. Setelah 7 tahun 8 bulan berkahwin. Allah mengadakan anak untuk dia. Jadi, saya cakap tengok Allah nak bagi apa? Bukan sebab tak ada anak, sebab apa. Saya tak sedih sebab tak ada anak. Sebab, yelah ada bukan sifat kita. Saya pernah tanya kat dia. Sedih tak? Tak ada Ustaz, dah belajar. Okey. Kalau orang kata ada anak tak? Belum diadakan. Dah cakap. Ada bukan sifat makhluk. Mungkin ada. Dia jawab dengan ilmu lah. Makhluk bersifat mungkin. Mungkin ada. Jadi ada, tak ada bukan urusan saya. Jawab relax je. Rupanya Allah ganti. Cuma dia tak bagi tahu lagi lah. Cakap tak nak excited sangat. Ya biasa-biasa je. Biasa-biasa je dengan nikmat dunia ni. Bimbang-bimbang. Nanti kita lalai dan leka. Sebab anak tu pula masuk neraka. Saya cakap gitu. Betul Ustaz, betul Ustaz. Alhamdulillah. Allah bagi satu testimoni cukup hebat. Subhanallah. Jadi, jaga. Jaga. Apa bendanya pun Tika Zuleka payung rumahnya. Tak habis-habis lagi cerita tentang kahwin ni. Saya yang duk poligami ni pun tak ada nak cerita, nambah-nambah cerita. Cerita biar dengan ilmu. Tak payah kita nak buat spekulasi-spekulasi macam saya minta maaf cakap. Walaupun saya membawa subjek tentang poligami ni, tiba-tiba baca payung rumah ni. Saya tak ada buat joke-joke kalau duduk kawan-kawan saya tak ada. Sebab benda ni benda serius. Saya tak buat benda ni joke. Ada mungkin setengah orang dia buat joke. Sebab saya kaitkan dengan akidah. Jadi saya serius benda ni. Setengah orang buat joke, buat gelak-gelak je lah. Payung emas lah, apalah, itulah. Contoh, perkahwinan dah boleh dah ni. Mendapat kementerian dah boleh lulus dah. Tapi bini tak lulus kan. Macam mana ya? Buat joke, buat gelak. Menteri dah lulus dah. Tapi isteri tak lulus. Ada idea, buat joke. Lepas tu buat story, buat cerita. Saya minta maaf cakap. Benda-benda macam ni tak payah. Nak serius. Serius stop. Kalau tak nak, diam. Habis cerita. Tak payah nak cerita apa-apa. Tak payah nak cerita apa-apa. Sekadar nak joke-joke, tak payah. Sekadar nak cerita masalah, tak payah. Sekadar nak memburukkan hukum, tak payah. Jadi sedang nyemah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tu saya. Tak tahu orang lain macam mana kan. Baik. InsyaAllah, saya rasa cukup itu je soalan. Kita dah melangkaui waktu. Pukul 11. Besok mungkin ada yang bekerja. Yang mungkin dah sekolah pun dah start hantar anak-anak semua. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita. Ingat, selepas ni, apa yang kita lakukan, menyatakan kebesaran Allah. Hati-hati, kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Baik Ustaz, dah start kuliah-kuliah. Ustaz buat live lagi tak? Macam saya tanya tadi, Puan Zahra, insyaAllah ikut pada keadaan waktu, mungkin kalau misalkan kata tengok ni semuanya semua bersemangat wajah je ni, boleh tunggu sampai malam ni. Mungkinlah. Tapi mungkin tak hari-hari lah. Kita selang-selang insyaAllah. Tengok, saya akan aturkan dan mungkin saya akan bagi jadual. InsyaAllah. Baik Ustazah, ada soalan? Baik. Kadang-kala ramai yang ingin kembali kepada jalan ketaatan.
kepada Allah SWT sempurna, tetapi tidak tahu bagaimana cara, masih mencari sesuatu ilmu dan guru yang menepati kehendak hati. Mohon penjelasan. Baik, bagus soalan Saudara Janita Harun. Pertama sekali, apabila manusia ini ingin kembali ke pangkuan ataupun kembali ke Allah, mencari guru ini bukan seperti mencari yang kita boleh tentukan siapa yang kita nak berguru. Sebenarnya dia adalah ditentukan oleh Allah SWT. Macam mana tu Ustaz? Keikhlasan orang itu nak berubah. Nah, dia tu. Sebab apa? Sebab kalau kita rujuk, saya bercerita tentang surah Fatihah je. Tengok. Kita dah minta dengan Allah dah. Ihdinas siratal mustaqim. Doa tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Bila tunjuk jalan lurus, mesti Allah temukan orang yang boleh bimbing kan? Tapi soalannya sebelum tu, kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Maknanya dia kena benar-benar menyesali. Sebab berguru ni bimbingan. Dengan macam contoh macam mana kita bimbing. Tapi adakah dia benar-benar nak menyesal? Itu hidayah. Jadi perlukan doa. Mohon minta doa ke Allah. Buat istiarah. Minta sungguh-sungguh. Sejauh mana kesungguhan dia nak kembali kepada Allah. Itulah berbalik kepada keadaan dia nanti. Bertemu dengan guru. Lalat tidak akan pergi dekat bunga. Lalat tidak akan pergi kat bunga. Lebah tidak akan pergi pada sampah. Faham? Faham tak apa? Kita kadang-kadang pergi pada guru. Tapi kalau yang datang itu memang mencari yang buruk, maka dijumpakan yang buruk. Tergantung niat. Inna a'malu binniat wa inna malikulli imri manawa, kata Nabi. Dia begitu saja. Jadi betulkan niat. Perbetul. Selagi tak jumpa betul. Dan perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Perbanyakkan selawat. Kerana memang kita dibimbing direct oleh Allah SWT melalui Nabi. Dan Nabi jalan guru-guru nanti. Apa betul bersihkan, baru Allah akan temukan dengan orang yang benar-benar boleh memimpin. InsyaAllah. Ikhlas dia. Itu kata kunci dia. Sebab lalat tidak pergi pada bunga, lebah tidak pergi pada sampah. Jadi kena fahamlah. Kita nak jadi lalat atau lebah. Jadilah si lebah yang mencari bunga yang menghasilkan madu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Baik. Ada lagi? Alhamdulillah. Kelas nanti saya akan maklumkan nanti insya-Allah. Tuan Abdul Wafi. Jadi kalau Ustaz Majid Surah RKS Selangor, ya tuan type benar, nanti saya akan. Boleh insya-Allah. Okey. Lebih mudah buat jadual. Ya Puan Nur Azlina, saya akan buat jadual. Okey, itu saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada semua yang terus setia, masih setia bersama dengan saya pada malam ni. Mudah-mudahan kita lakukan semua kerana Allah SWT. Mudah-mudahan dengan penat-penat kita ni terbalas dengan nikmat yang Allah janjikan. Yakni dengan niat kita walaupun online, tapi kita niat untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan jalan ke syurga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi yang mana menuntut ilmu ni Allah mudah ke syurga. Yang mana masuk syurga tu jangan lupa saya lah. Doakan saya juga ya. Baik insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah pilih semua yang menonton pada malam ni. Diberikan kefahaman oleh Allah SWT. Dibersihkan hatinya. Ditetapkan dalam ketaatan kepadanya. Menjadi hamba-Nya yang patuh dan tunduk pada kebesaran Allah SWT. Diberikan kekuatan untuk menyatakan kebesaran Allah. Dan dimasukkan ke dalam syurga-Nya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.